Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan membuat sedikit ulang kaji serta ada penambahan topik-topik yang baru. Okey, jom kita tengok pada soalan pertama. Okey, matikan formula pada setiap markah. Okey, subjek supaya angka tidak berubah. So dekat bawah ni, kalau tuan-puan perasan, nombor dia sentiasa bergerak. Okay, kalau saya tekan F9, nombor ni sentiasa bergerak. So kalau kita buat grade dalam keadaan angka bergerak, so grade dia tidak akan grade ni akan berubah, okay, mengikut angkanya. So sebelum kita nak buat grade, better kita stopkan dahulu. So kita highlight, okay, untuk markah BM, kita right click and then copy. Okay, right click and then copy, and then right click tempat yang sama, kita ambil paste value, okay, yang ada 1, 2, 3 ni. So kita klik saja. So bila kita tekan F9, nombor untuk subjek BM ni tidak bergerak. Sejarah dan lain-lain akan bergerak. So yang lain pun sama juga, kita matikan dahulu, cari yang sama, right click, copy, and then paste value 1, 2, 3 ni. So kita highlight, copy, paste value. Ok, so kalau kita nak confirmation sama ada bergerak atau tidak, tuan-puan boleh tekan F9. So dah tak bergerak. Ok, so kita nak cari grade. Ok, so kat bawah ni ada jadual grade, okay, jadual markah. So dia dah set lah, markah kosong ni grade apa, okay, 50 grade apa. So kita nak cari. Ok, so dekat sini kalau kita tengok, dari segi bentuk jadual, dia lebih kepada horizontal, dia melintang. Ok, so yang ni kita akan guna kaedah sama dengan HLOOKUP. Okay, untuk topik yang menunjukkan kriteria part 3, saya ada tunjuk caranya. Okay, horizontal ni maksud dia kita guna kaedah melintang. Okay, so lookup value ni kita klik pada BM, markah sebelahnya. Kita nak uji kita punya markah. Okay, so lookup value kita dah klik pada markah BM, kita koma. Okay, table array, kita highlight jadual markahnya. Okay, lepas highlight, kita kena tekan F4, F4. Bila tekan F4, dia akan keluar $sign. Saya pun dah terangkan, maksudnya untuk kita kunci sel. Okay, bila kita tarik ke bawah nanti, dia tak akan lari. Okay, so kita dah lock, okay, comma. So raw index number, so kita nak cari grade berdasarkan jadual yang kita highlight ni. Grade ni pada baris yang kedua. Tuan-puan boleh tengoklah, dia memang ada 2 baris. Baris pertama ni untuk markah, baris grade ni pada nombor 2. Okay, so kita tekan nombor 2 saja. And then tuan-puan boleh tutup kurungan saja, tekan enter. So dah akan dapat nilai dia lah, grade A. Kalau kita tengok jadual je, A ni bermula daripada angka 75. So kalau kita tengok kat sini, ada 79. So memang dapat A. So yang ni tuan-puan boleh tarik je sampai bawah, so dah akan cari jawapan. Okay, so kita buat, okay, HLOOKUP. Okay, so macam situasi saya sekarang ni, bila saya aktifkan HLOOKUP, bila dah buka kurungan, okay, saya tak boleh nak klik pada markah sejarah ni. Lookup value dia ni, saya tak boleh nak klik. Tapi andai kata tuan-puan berada dalam situasi ni, tuan-puan tak perlu escape. Okay, nak betulkan keadaan sel ni, tuan-puan boleh terus tekan dia punya, boleh type dia punya position sekarang ni. So sekarang ni saya nak tekan markah sejarah.
markah sejarah ni pada kolom E baris yang ke-7. So saya tekan E7. Bila tekan E7 je, automatik dia akan keluar warna biru. Dia punya first color untuk first syntax adalah warna biru. So comma. Okay, table array ni kita highlight macam tadi juga. Kemudian tekan F4. Okay, comma. Okay, row index number nombor 2 juga. Okay. So tutup kurungan. And then enter. So yang ni tuan-puan boleh tarik je sampai bawah. Okay, settle. Okay, kalau tuan-puan rasa malas nak cari grade yang lain kat sebelah-sebelah ni, tuan-puan boleh highlight semua grade yang dah siap ni. Right click, copy. And then right click, paste yang first ni. Paste biasa. Tekan je. Sama juga, right click sini, ambil paste. So dia dah automatic. Okay, buat jawapan. Okay, kalau tuan-puan nampak ada garis-garis yang ni, yang berjalan ni, ini maksud dia sel tu sedang di copy ataupun tengah cut, tengah aktif. So kalau tuan-puan nak hilangkan dia, tuan-puan boleh klik mana-mana sel and then type something ataupun tekan escape saja. Macam saya tekan escape, dia akan hilang lah. Ok, so sekarang kita nak cari jumlah. Jumlah ni senang saja. Kita nak tambah markah setiap subjek. Yang ni kita just type sama dengan sum. Ataupun tuan-puan nak guna sama dengan klik tambah klik pun boleh. Maksud dia macam sama dengan klik pada BM tambah sejarah hinggalah sampai sign pun boleh. Tapi saya nak guna cara lain, cara yang standard, sum lah. Ok, sama dengan sum. Saya aktifkan dia. So saya klik pada BM. Ok, kebiasaan kat sini apa yang saya lihat kawan-kawan ataupun orang lain, bila dah gunakan sum, dah klik, dia akan tekan tambah dekat sini. Ok, macam ni. Saya tunjuk sebagai contoh. Okay, kebiasaannya orang-orang lama ataupun orang yang tak biasa dengan Excel, dia akan guna kaedah macam ni. Yang ni saya tak cakap salah, saya tak cakap betul. Jawapan tetap dapat, cuma kaedah ni makan masa, dia lambat. Sebab sum ni memang tugas dia adalah jumlah. So kat sini kalau boleh tak perlu mention, tambah. Kita just ikut instruction saja. So lepas klik pada angka yang pertama, kita koma saja. And then tekan klik pada sejarah, koma, klik pada geografi, koma, sains. Itu saja. Tak perlu tekan tambah. Sebab sum tu dah memang tambah. Dia memang nak jumlahkan dia. Ok, kemudian tuan-puan enter saja. Macam tadi saya tekan highlight, control enter. Kalau tuan-puan buat satu sel, tekan enter saja. Kemudian boleh tarik lah sampai bawah. Ok. So sekarang kita nak cari markah dalam bentuk 100%. Ini adalah konsep purata puan. Ok, purata. Ok, kursor kat sini sama dengan average. Ok, average. So klik pada markah BM, koma, sejarah, koma, geografi, koma, sains. Ada 3 koma saja. Lepas sains tu, tuan-puan tak perlu tekan koma. Bila tuan-puan tekan koma, dia akan nampak kat sini active number 5, nombor 5. Tapi kita ada 4 angka saja. So kita matikan koma di belakang, jangan letak. Kadang-kadang kita tak perasan. Ok, lepas tekan sign tu, tutup kurungan, enter. Ok, so dapat jawapan, and then tarik je sampai bawah.
Sudah akan dapat dalam bentuk persen. Ya, dalam markah 1%. Okey. So kita nak kira kuantiti setiap grade. Okey. So kat sini untuk pengiraan, kita nak mengira kuantiti, kita tak boleh nak guna sum. Sum tu kita nak jumlah angka. Kalau count lebih kepada angka dan objek, ataupun maksud saya lebih pada simbol teks. Tapi count ni yang kita nak gunakan ni adalah count if. Okay, so kita aktifkan sama dengan count if. Okay, so range dia adalah kawasan yang terlibat. So kita nak by column dahulu. So kita highlight daripada grade pelajar 1 sampai pelajar 9. Ok, so bila dah highlight, tuan-puan boleh tekan F4. Ok, F4. Supaya nanti bila kita nak tarik, rujukan grade tu tak akan lari. Ok, ok, comma. Ok, kriteria kita ambil grade. Kita klik kat grade sebelah ni je. Ok, yang ni tak perlu tekan F4 sebab nanti bila nak tarik, grade ni saja yang bergerak. Lepas kita tarik, dia ikut susunan dia. Biarkan kita kunci pada kolom grade yang atas ni. So tutup kurungan, enter. So A ada 2. Kalau kita tengok mata kasar ada 2. So kat sini kita tarik dia sampai bawah. So puan boleh check lah. Kalau was-was boleh tengok secara manual. Ni sama juga, sama dengan count if. Ok, highlight semua ni, kira atas sampai bawah, comma. Sebelum comma tu lupa tadi, lepas highlight tekan F4. Ok, tekan klik pada grade and then enter. Macam ni kosong-kosong. Okay, B, C dia tak ada. Yang ada A dengan D saja. A, D, E. B, C dia tak ada. Kebiasaan orang guna count if ni kalau dia nak buat return, macam kerja pejabat, buat return bulanan. So dia boleh check berapa orang MC, berapa orang cuti. Kaedah count if ni yang paling efisien. Kadang orang lama ni dia guna secara manual. Susah, sian kat dia lah. Tuan-puan yang tahu tu boleh suggest pada mereka yang masih menggunakan kaedah manual. Ok, siap. Ok, so seterusnya kita tengok pada soalan yang kedua. Ok, soalan kedua ni lebih kepada pergantian teks. Ok, so yang atas ni adalah teks asal. Ok, so kita nak gantikan teks. Ok, sebelum tu saya akan buat sikit notes. So gantikan apa gantikan kari kepada gulai. Ok, so kalau dalam teks asal ni dia ada ayat. Ok, tuan-puan boleh baca. So sekarang ni kita nak gantikan kari yang ada dalam teks asal ni kepada gulai. Ok, jom. Ok, untuk pergantian teks, ok, kita akan guna sama dengan concatenate. Ok, concatenate. So macam saya type conca ni. So kat sini bila tuan klik pada concatenate, so tuan pun akan nampak ni lah.
join. Oh, sorry. Itu kita nak join tu. Untuk pergantian teks, kita akan guna substitute. Sorry tuan-puan. Okay, substitute. Okay, saya buka balik tadi. Substitute ni maksudnya replace existing text with a new text in a text string. Tadi kalau kita naik tu, kita nak combine ayat. Okay, substitute ni yang betul lah. Kita nak gantikan teks. Okay, so sama dengan substitute. Okay, kemudian teks ni adalah teks asal. So kita klik pada teks asal ni. Okay, comma. Okay, all text. So kita nak gantikan apa? Ayat lama dia adalah kari. Okay, so kita buka apostrophe, type kari. Okay, and then tutup apostrophe, comma. Okay, so kari new text nak digantikan dengan gulai. So apostrophe balik, gulai. Okay, yang belakang ni kita akan guna untuk teks yang kedua. So lepas gulai ni, tuan-puan boleh tutup saja. Okay, so kalau tuan-puan dah siapkan dia punya sinteks semua, okay, tuan-puan boleh tekan enter. Okay, so soalan dia kata gantikan kari kepada gulai. Tapi still ada kari dekat sini. Sepatutnya dia akan jadi gulai kambing, gulai kepala ikan. Tapi still ada kari. Sebab apa? Okay, kita aktifkan balik kita punya formula ni. Okay, so kalau kita tengok dekat sini kari, okay, dia depends pada teks asal. Kalau kari huruf K dia besar, tuan-puan kena ikut juga K besar. All text ni maksud dia tuan-puan kena ikut sebiji macam yang ada dalam teks asal. Kalau huruf besar, besarlah dia. Tuan-puan tak boleh huruf kecilkan, kena ikut yang betul-betul punya. So yang new text ni terpulang, nak buat huruf kecil boleh, nak huruf besar tak apa. Yang all text ni yang paling utama. So kita dah betulkan keadaan, bagi key huruf besar, tekan enter. So baru jadi yang betul lah. Kari dah tak ada, tinggal gulai saja. Okey, teks yang kedua. Okey, kaedah yang sama macam teks yang pertama. So substitute. Okey, klik pada teks asal, comma. So all text adalah, kita guna soalan yang sama lah, kari. Okey, tutup apostrophe kepada gulai. Okey, comma. Tadi lepas gulai tadi kita tutup kurungan. Tapi untuk teks yang kedua ni kita comma lagi sekali. Okey, so bila comma dia akan dapat instance number. Instance number. Okey, maksud dia adalah bilangan yang keberapa. Okey, jarak. Okey, instance ni maksud dia lebih pada angka yang keberapa yang kita nak tukarkan tu. Sebagai contoh, kalau kita tengok, kita nak ambil kari. So dalam teks asal ni dia ada berapa kari? Okey, 1 dan 2. So dia ada 2 instance. So tuan-puan boleh pilih, tuan-puan nak tukar yang mana satu. Okey, kalau macam saya nak ambil gulai kari kepala ikan, jadikan kepada gulai kepala ikan. So yang tu adalah instance yang kedua. Okey, tutup kurungan. Kalau tuan ambil kari jadi gulai kambing, ambil nombor 1. So saya ambil nombor 2, and then saya tekan enter. So dia akan betulkan kari kambing dan gulai kepala ikan. So dia tukar kepada gulai saja. Kari kepala ikan jadi gulai kepala ikan. Yang lain masih teks yang sama. Okey. So teks yang ketiga, okay, kita nak combine. Kita nak combine dalam masa waktu kita ganti teks, kita nak tukarkan keseluruhan teks tu dalam keadaan huruf besar.
Kadang kalau huruf kecil ni kadang kita tak, dalam Excel dia tak ada option ataupun command kita nak tukarkan huruf kecil jadi huruf besar. Okay. Excel ni semua formula. So kita tengok macam nak buat. Okay, yang ni kita gantikan dahulu text, so substitute. Okay, klik pada teks asal. Okay, so kita ambil soalan sama je, kari kepada asyik kari gulai, kita cari lain cari okay, masak lemak lah. Kita buat kelainan sikit, masak lemak. Kita buat huruf kecil lah semua. Okay, masak lemak. Okay, tutup kurungan. Okay, ini adalah cara yang pertama untuk kita gantikan teks. Tapi kita nak add on lagi satu formula, iaitu kita nak bagi dia huruf besar untuk overall teks. Okay, so selepas sama dengan ni, iaitu sebelum huruf S ni, okay, kita tekan, kita letak upper. Okay, upper. So kat sini kata convert a text string to all uppercase. Okay, upper and then double click, so ada substitute. Okay, last kali ni tutup kurungan. Sebab apa? Ada dua formula. So kita tutup kurungan sampai dia warna hitam. Okay, so tuan-puan boleh tekan enter. So dia akan jadi semua huruf besar. Kalau tuan-puan nak buat huruf pangkal besar, itu kita guna proper. Okay, proper. Okay, bila enter, okay, setiap huruf pangkal ni dia lah besar. Okay, kalau kita buat huruf kecil semua, dia panggil sebagai lower. Enter, so akan jadi huruf kecil semuanya. Tapi soalan kata dia nak huruf besar, so kita guna upper. Okay, enter, settle. Okay, so saya buat note sikit, upper, lower, proper. Okay, huruf kecil. Okay, dia ada 3 je. Tapi kalau macam dalam PowerPoint dengan Word, dia ada lagi satu, capitalize. Ataupun ada toggles. Yang tu dia ni lah, macam tunggal langgang sikit ayat dia. Okay, so next kita tengok soalan yang ketiga. Okay, so soalan ketiga ni memang tak ada angka. Kita nak buat dummy numbers. Kita nak buat nombor olok-olok lah orang kata. So soalan dia kata isi angka dari 10 hingga 20. So tuan-puan highlight semua sel yang kosong ni. Okay, sama dengan range between. Okay, kita nak ambil. Okay, kita ambil range between. So dah ada dua sinteks bottom. Okay, nombor paling bawah kita letak 10, 20. Tutup kurungan, control enter. Okay, jangan enter control enter. Sebab apa? Bila control enter ni, semua sel yang kita highlight akan dapat angka. Okay, so dah keluar nilai dia lah. So kalau tuan-puan rasa nak tukar nombor, tuan-puan boleh tekan F9. So boleh tukar lah. So kalau rasa nak stop, okay, right click. Okay, ataupun tuan-puan dah terklik kat luar ni, okay, highlight balik, right click and then ambil copy and then ambil paste 1 to 3.
Okey. So dekat sini soalan dia nak angka kekerapan. Okey, dalam sel ni ada angka kekerapan, angka yang paling banyak disebut. Apa angkanya? So kita nak tengok kat sini. So dekat sini kita guna sum dengan mod. Okey, bawah ni mod. Dulu kalau kita kat sekolah kita ada belajar min, mod, mat. So untuk mod ni adalah untuk mencari kekerapan dia. Okey, so sama dengan mod. Okey, highlight semua sel ni yang terlibat. Tutup kurungan, enter. So dia kata 17 yang paling banyak sebut. Kita tengok 1, 2, 3. Ada 3. Tapi kalau tengok kat sini 11 pun ada juga 3. Ini sebenarnya Excel dia akan ambil random number ataupun selalunya dia ambil yang paling atas. Tapi kalau macam situasi ni saya tukar sikit lah 20 ni saya jadi 17. Sudah akan nampak ada 4. Okay, so bilangan kekerapan pula. Okay, nombor 17 ni berapa banyak kali disebut. Okay, yang ni kita akan guna count if. Okay, range ni highlight semua. Okay, yang ni tak perlu F4 sebab apa, dia tak melibatkan tarik ke bawah. Kita nak guna untuk single cell saja. Okay, so comma and then klik pada angka kekerapan di atas. And then enter. So ada 4. Macam tadi asalnya saya type 20, dia ada 3. So kalau saya tukar, dia akan jadi 4 angka 1, 2, 3, 4. Kod saya nak tambah lagi 17. So ada 5. So setiap kali ada perubahan, dia akan berubah lah. Sebab apa? Dia active formula. Kalau manual memang tak berubah. Tuan pun kena check balik. Okay, julat. Okay, julat ni maksud adalah nilai besar tolak nilai kecil. Itulah maksud julat. Okay, so kat sini sama dengan. Okay, nilai besar. Macam mana kita nak cek nilai besar? Takkan kita nak klik. Bila klik boleh jadi, tapi akan datang kalau nombor yang sel yang kita klik tu berubah angka, dah tak tepat jawapan dia. So kat sini sama dengan max. Max ni kita guna untuk cari nombor paling atas, nombor maksimum dia. Okay, max, highlight semua range ni, tutup kurungan. Okay, kemudian soalan dia kata nilai besar tolak. So kita tolak nilai kecil. Nilai kecil ni kita akan guna min. Okay, tolak min. And then highlight kawasan yang terlibat juga, tutup kurungan. And then enter. So 10. Okay. So nombor paling bawah sini adalah 10. Katalah saya letak 9. 9 lah jawapan dia. 20 tolak 9 jadi 11. Macam itulah cara dia. So saya tolak balik. Okey, so hasil tambah untuk 15 dan ke atas. Okey, sebelum ni kita dah cari bilangan. Okey, di antara, tapi ni nak tambah. Okey, and then bawah ni ada purata. Okey, untuk tambah hasil, okey, tambah hasil untuk 15 dan ke atas, kita akan guna sum dengan sum if. Jumlah jika. Okey, range ni highlight ke semua sel, koma. Okey, kriteria ada apa? Kita nak cari apa? 15 dan ke atas. So apostrophe lebih besar sama dengan 15. Okey, tutup apostrophe, tutup kurungan. Itu saja. And then enter.
So kalau tuan-puan nak kepastian, klik pada nilai yang 15 ke atas terlebih dahulu. Dan saya klik 17, saya tekan control. 15 pun akan terlibat. Sebab apa? Kita letak lebih besar sama dengan. 17, 18, 17, 20, 19, 16. So saya dah klik yang melibatkan 15 dan ke atas. So tuan-puan boleh tengok dekat sini sum dia 192. So kat atas pun 192. So betul jawapan tuan-puan. Untuk purata pula. Purata ni adalah average. Average ni memang untuk purata, tapi dia ada pula kriteria yang dia nak. So kita guna average if. So sama juga step dia, highlight kawasan yang terlibat, koma. Kriteria dia kita nak letak 15 ke bawah. So apostrophe kurang 15. Yang ni tak perlu tak perlu ada sama dengan. Sebab apa? Bila kita buat kurang 15, dia akan start pada 14. So tutup balik apostrophe, enter. So kaedahnya sama juga. Kita tekan, tuan-puan klik kat nombor yang 15 ke bawah ni. Jangan salah klik, kalau tak kena klik balik. So kat bawah ni dia tulis 11.7. Sini pun 11.7. So betul jawapan dia. So sekarang ni kita nak tengok darab nilai max dengan nilai min. Tadi julat ni kita nak tengok beza penolakan ni besar atau kecil. Tapi yang ni kita nak tengok pendaraban. Untuk pendaraban kita guna sama dengan produk. Produk. Kebanyakan formula ni tak popular, tapi dia ada sebenarnya. Selalunya kalau saya sendiri pun saya guna darab, tapi untuk situasi sini kita better guna produk. So sama dengan produk, kita type max. Kita kena combine dia. Max, highlight semua sel ni. Tutup kurungan. Koma, min. And then highlight kawasan yang sama juga. Tutup kurungan dari sekali sebab apa? Ada dua formula. So kita recheck balik. Produk untuk darab. Darab max dengan min. Jumlah paling tinggi darab jumlah paling rendah. And then enter. So ada 200. So kalau tadi nilai maksimum dia adalah 20, nilai kecil dia adalah 10. So 20 darab 10 adalah 200. Kalau julat tadi 20 darab 10 adalah 10. Andai katalah 10 ni tak ada, paling kecil dia adalah 11. Bila saya enter je, dapatlah 220. Bermaksud 20 darab 11. So dapatlah 220. Kalau untuk julat 20 tolak 11 dapatlah 9. Itu saja. Sekian, terima kasih.